Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 9 Disember 2022 bersama dengan saya Nusyiha Mama Amin. SPRM mengarahkan siasatan terhadap dana kerajaan sebanyak RM92.5 bilion yang didakwa diseleweng ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin. SPRM hari ini menjelaskan siasatan awal mendapati hanya jumlah itu membabitkan dana kerajaan sedangkan RM437.5 bilion lagi bukan daripada kerajaan. Kenyataan itu dikeluarkan selepas SPRM menerima butiran daripada Kementerian Kewangan mengenai pecahan dana pakej rangsangan ekonomi yang dibelanjakan kerajaan. Dana tersebut dibelanjakan pada tahun 2020 dan 2021 berkaitan pengurusan COVID-19. Anwar Ibrahim selepas mempengerusikan mesyuarat Kabinet pertama pada 5 Disember mendakwa terdapat pelanggaran dalam pemberian kontrak bernilai RM600 bilion tanpa tender. Perdana Menteri bagaimanapun tidak mendedahkan butiran lanjut. Muhyiddin pula berkata, dia tidak pasti bagaimana angka itu boleh timbul dan mencadangkan pengkritiknya terkeliru dengan peruntukan RM530 bilion dalam pakej rangsangan ekonomi. Katanya daripada keseluruhan RM530 bilion itu, sebahagian besarnya tidak melibatkan perbelanjaan kerajaan kerana ia termasuk pengeluaran wang kumpulan wang simpanan Persekutuan KWSP, moratorium bayaran pinjaman bank dan jaminan kerajaan untuk pinjaman syarikat. Berita seterusnya. UMNO mengesahkan Ketua UMNO bahagian Ketereh Anwar Musa antara tiga pemimpin akar umbi parti itu dipecat keahlian masing-masing. Setiausaha Agung UMNO Ahmad Mazlan berkata, mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi Parti malam semalam mengambil tindakan itu mengikut fasa 10.6 perlembagaan. Terdahulu ahli MKT UMNO Muhammad Puan Azhar Karshi ketika ditemui media memaklumkan mesyuarat malam tadi memutuskan untuk memecat seorang ketua bahagian UMNO dan dua ketua wanita bahagian UMNO. Dia tidak menamakan mereka secara khusus namun memaklumkan mereka dipecat kerana mencemuh parti dan berkempen untuk parti lain pada PRU lalu. Puan mengesahkan bahawa Anwar juga dipecat keanggotaannya dalam UMNO. Difahamkan dua yang lain merupakan Ketua Wanita UMNO bahagian Arau, Syamsiah Yassin yang juga isteri kepada Syahidan Kasim dan Ketua Wanita UMNO bahagian Maran, Fatimah Kasim. Anwar yang merupakan bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia dikenali sebagai pengkritik kuat Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Terbaru, Anwar berkongsi hantaran di media sosialnya pagi ini berhubung mimpinya melihat rumah pusaka terbakar. Kata Anwar, dia sayang rumah itu dan hanya cuba untuk memadamkan kebakaran namun ditarik keluar dan kini hanya mampu melihat kebakaran itu dari luar. Selepas Anwar Musa, kini giliran Ketua Penerangan UMNO Hisham Jalil pula menceritakan perihal mimpi beliau. Beliau menceritakan mimpi itu dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Hisham menerusi kenyataan itu berkata, dia juga mengalami mimpi mengenai kebakaran yang berpunca daripada api dalam sekam yang memang mahu memusnahkan binaan berkenaan. Katanya pembakaran itu dibuat agar penghuni rumah terbabit boleh merempat dan menumpang berlindung di kediaman orang lain. Terdahulu Anwar mendakwa beliau bermimpi rumahnya terbakar dan walaupun cuba menyelamatkan rumah itu, beliau kemudian ditarik keluar. Anwar seolah-olah memberi gambaran beliau dipecat dari UMNO walaupun Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung perkara itu. Kata Hisham lagi, Anwar mungkin mengalami mimpi dan igawan tersebut kerana dia berhasrat mahu menjadi menteri sekali lagi namun tidak kesampaian. Hisham turut secara nakal mengakhiri hantaran tersebut dengan tanda pagar #salam RM600 bilion. Dalam pada itu, kehadiran Rosmah Mansor Pembangunan UMNO ketika Majlis Kerja Tertinggi MKT Parti itu malam semalam menimbulkan banyak persoalan dan spekulasi. Bagaimanapun menurut bekas pegawai Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang kini rapat dengan Rosmah itu berkata, isteri bekas Perdana Menteri itu hanya bertemu Presiden UMNO Zahid Hamidi.
Sementara itu, Rahimi berkata, Rosmah hanya bertemu dengan Zahid kira-kira 10 minit sahaja. Dia kemudiannya keluar melalui parkir bawah tanah menyebabkan dia tidak kelihatan keluar oleh orang awam dan wartawan. Justru Rahimi menasihati orang ramai tidak memandai-mandai membuat cerita kerana ia boleh menjadi fitnah. Malaysia kini difahamkan pertemuan itu tidak berkaitan dengan kes Mahkamah Najib tetapi hanya urusan peribadi. Rosmah dilihat tiba di situ kira-kira jam 8 malam tadi diiringi seorang wanita dipercayai pegawainya. Pengamal media bagaimanapun dihalang daripada cuba menemu buah Rosmah. MKT UMNO mengadakan mesyuarat pertama malam tadi sejak pembentukan Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Kita ke perkembangan seterusnya. Anwar Ibrahim mengesahkan akan mengumumkan barisan timbalan Menteri Kerajaan Perpaduan pada jam 8.15 malam ini. Perdana Menteri itu berkata demikian ketika ditemui media selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Kampung Baru hari ini. Anwar dijangka menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah petang ini bagi memohon berkenan individu terbabit untuk dilantik ke jawatan berkenaan. Barisan timbalan menteri berkenaan dijangka mengangkat sumpah jawatan di Istana Negara esok. Ia bagi melengkapkan pentadbiran kerajaan selepas pelantikan 28 anggota jemaah menteri yang mengangkat sumpah jawatan masing-masing pada 3 Disember lalu. Terdahulu Anwar menunaikan solat Jumaat bersama masyarakat dan penduduk Kampung Baru selepas makan tengah hari bersama Ahli Parlimen Titiwangsa Johari Abdul Ghani di sebuah restoran berhampiran masjid. Sebelum ini BH melaporkan sekurang-kurangnya 35 nama sedang dipertimbangkan untuk mengisi portfolio timbalan menteri. Sumber rapat dengan perbincangan bagi jawatan itu memaklumkan jumlah timbalan menteri terbabit berkemungkinan akan dihadkan kepada seorang bagi setiap kementerian. Namun beberapa kementerian yang disatukan dijangka mempunyai 2 timbalan menteri. Bekas Ahli Parlimen Baling Abdul Aziz Abdul Rahim hari ini dibebaskan daripada 3 pertuduhan rasuah dan 6 pertuduhan pengubahan wang harap. Aziz mula didakwa pada 16 Januari 2019 berhubung dengan projek jalan raya di Perak serta Kedah. Hakim Mahkamah Tinggi Azhar Abdul Hamid membebaskan Abdul Aziz selepas membenarkan notis usul difailkan Peguam Aziz supaya anak guamnya dilepas dan dibebaskan serta-merta. Beliau membenarkan permohonan tersebut selepas pihak pendakwaan tidak mengemukakan bantahan. Pada September, Mahkamah Session membenarkan Aziz dilepas tanpa dibebaskan dalam kes yang mana beliau didakwa pada 2019 atas tuduhan menerima rasuah berjumlah 5.2 juta ringgit berkaitan projek jalan raya di Perak dan Kedah. Perintah itu dikeluarkan selepas pendakwa raya memberitahu mahkamah mereka perlu menyemak semula siasatan selepas menerima petunjuk baharu. Terdahulu Peguam Aziz memaklumkan kepada mahkamah pihaknya menerima surat daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bertarikh 26 Oktober lepas. Surat itu menyatakan bahawa siasatan oleh agensi itu telah selesai dan kesemua aset yang dirampas telah dipulangkan kepada Abdul Aziz. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.